warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 yang terdiri daripada 5 ahli kumpulan. Saya sendiri Muhammad Fizul dan Nur Atikah, Siti Nur Aisyah, Anis Nabiah dan juga Nur Amni Amanina. Okey, tugasan diberikan oleh doktor. Kami semua dapat chapter 10, yang mana chapter 10 ini adalah optimis parenting, iaitu harapan ataupun dan bantuan untuk ibu bapa dengan anak yang mencabar ataupun tingkah laku yang mencabar. Apakah yang dikatakan tingkah laku yang mencabar ini? Tingkah laku yang mencabar ini adalah suatu tindak balas ataupun refleks yang agak agresif lah daripada darjah MBK yang berlaku tanpa ataupun berlaku serta-merta dan juga tidak sesuai untuk aktiviti sosial. Okey, tingkah laku mencabar juga sering menjadi halangan utama lah bagi pelajar-pelajar MBK ataupun kurang upaya ni dalam usaha mereka untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam aktiviti ataupun pendidikan dan juga komuniti setempat. Okey, tingkah laku mencabar ini juga adalah antara halangan yang paling kerap lah disebut dalam usaha untuk menetapkan pelajar itu sendiri dalam persekitaran komuniti. Oleh demikian, pendekatan intervensi, iaitu intervensi baharulah untuk keluarga khususnya untuk yang mengalami kesukaran melaksanakan rancangan ini. Pendekatan ini dipanggil campur tangan keluarga positif, iaitu PFI, yang mana menggabungkan PBS dengan campur tangan tingkah laku kognitif tambahan yang direka untuk membantu keluarga dalam menyelesaikan ataupun merawatlah. Okey, walaupun terdapat banyak-banyak panduan yang telah diberikan dan juga latihan-latihan oleh ibu bapa yang ingin mengatasi tingkah laku mencabar ini, untuk bantuan keluarga menghadapi cabaran dan juga halangan untuk melaksanakan ataupun untuk menjadikan golongan kurang upaya ni memasukkan mereka dalam komuniti. Okey, halangan-halangan yang jelas ataupun atas berbagai sebab setengah keluarga ni tidak dapat melaksanakan rancangan yang direka untuk anak-anak mereka. Jadi dalam chapter 10 ni menceritakan beberapa kesan atau jangka masa panjang untuk tingkah laku yang mencabar dan juga beberapa faktor untuk menangani isu tingkah laku yang mencabar dan juga bagaimana untuk menangani tingkah laku MBK ataupun pelajar-pelajar yang kurang upaya. Okey, untuk seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan apakah yang diceritakan bab chapter 10 ini. Okey, seterusnya ialah kesan jangka panjang dalam tingkah laku mencabar murid pendidikan khas. Okey, dalam buku ni dia telah menyatakan antara kesannya ialah dalam kehidupan keluarga, iaitu keluarga murid tersebutlah. Okey, kebiasaannya keluarga yang mempunyai anak yang istimewa ni dia berbeza daripada keluarga-keluarga yang lain, terutama dalam masalah tingkah laku anak mereka dalam pernikahan khas ni. Disebab itulah ia boleh menjadi masalah selama lebih daripada 10 tahun. Okey, menurut American Psychiatric Association tahun 2013, kanak-kanak yang mempunyai masalah berkaitan kesihatan mental ataupun ASD, sindrom Down ni mempunyai keperluan didikan maupun asuhan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Okey, selain itu, masalah tingkah laku ini akan menyebabkan mereka kurang bercakap dan juga kurang interaksi bersama dengan orang lain. Jadi dekat sini, buku ni terangkan bagaimana peranan ibu bapa ini sangat penting dalam memberikan didikan dan asuhan kepada anak-anak ini untuk mereka melahirkan emosi yang betul terhadap kanak-kanak yang mempunyai masalah pernikahan khas ini. Oleh itu, pelbagai pendekatan serta tingkah laku keibubapaan yang berbeza telah dimainkan oleh ibu bapa supaya anaknya tidak menghadapi tekanan
maupun masalah semasa proses sosialisasi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya, iaitu Amin. Saudari Amni Amanina. Okey, baik. Boleh dengar ya? Boleh. Boleh. Okey. Okey, maafkan saya. Baik. Seterusnya saya akan terangkan tentang faktor menangani isu tingkah laku. Seperti sedia maklum, dalam buku tersebut iaitu masalah tingkah laku untuk kanak-kanak adalah berkait rapat dengan perkembangan sosial mereka. Masalah tingkah laku juga bermaksud sejauh mana seseorang kanak itu berupaya untuk menunjukkan tingkah laku seperti yang diterima oleh masyarakat. Secara umumnya, tingkah laku juga adalah merupakan apabila tingkah laku seseorang kanak-kanak tu mula terbentuk daripada keluarga. Pembentukan kelakuan dan tingkah laku kanak-kanak tu dia bergantung kepada apa-apa yang diperoleh daripada ibu bapa tersebut. Dan pepatah Melayu ada mengatakan melentur buluh biarlah daripada rebungnya, digunakan untuk menunjukkan bahawa untuk membentuk tingkah laku dan sosial yang baik dalam diri kanak-kanak tu perlu bermula daripada rumah lagi. Namun begitu, tentang tingkah laku daripada dalam pendidikan khas ini, mereka tiada pilihan kenapa mereka bertingkah laku seperti sedemikian. Jadi antara faktor menangani isu tingkah laku tersebut adalah faktor persekitaran, yang mana apabila berlakunya sesuatu tingkah laku biasanya dipengaruhi oleh faktor persekitaran lah di sekeliling mereka, seperti persekitaran rumah yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa, ataupun juga pengaruh rakan sebaya, faktor persekitaran sekolah seperti kurikulum yang terlalu padat. Itu yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi isu tingkah laku tersebut. Yang mana mungkin mereka akan tantrum, akan berasa marah, mereka menunjukkan dengan tingkah laku mereka. Kebiasaannya yang ada masalah sebegini, mereka akan lebih kepada menunjukkan, mereka tidak akan bercakap, mereka tidak akan cakap, tidak meluahkan, tapi mereka menggunakan tingkah laku. Dan yang seterusnya ialah emosi. Faktor emosi juga merupakan salah satu faktor yang berupaya untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang tersebut. Seperti yang saya kata tadi, mereka akan menunjukkan yang mereka sedang beremosi. Yang berpendidikan khas ini adalah melalui tantrum, yang mana masalah emosi yang dialami akan sering mengganggu diri mereka dan menyebabkan emosi mereka tidak stabil. Selain itu, individu terbabit juga tidak dapat memberikan tumpuan yang agak lama terhadap proses pembelajaran apabila emosinya terganggu. Bila kebiasaannya apabila mereka marah, beremosi, fokus mereka akan terganggu dan akan affect dia punya tumpuan tu. Tidak terlalu lama, tumpuannya tidak terlalu tajam. Baiklah, seterusnya adalah didikan ibu bapa. Faktor isu tingkah laku ni juga adalah daripada
didikan ibu bapa yang mana juga merupakan salah satu punca masalah emosi yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak tersebut. Yang mana sikap dan layanan daripada ibu bapa tu boleh mempengaruhi tingkah laku tersebut. Kalau kekurangan perhatian daripada ibu bapa, itu yang menyebabkan seseorang kanak itu akan terasa tersisih. Seterusnya adalah kemahiran sosial yang mana merujuk kepada aspek pergaulan kanak-kanak tersebut. Mereka lebih gemar menyendiri dan pasif untuk bersosial. Biasanya mereka, kanak-kanak ni lebih suka hidup dalam dunia mereka sendiri tanpa pedulikan diri orang lain. Dan juga lebih bertindak mengikut emosi. Macam orang yang normal, mereka boleh bertindak tidak mengikut emosi mereka lah. Mereka boleh fikir secara rasional. Tapi kanak-kanak yang sebegini, mereka tak watang dan bertindak mengikut emosi. Seterusnya adalah penderaan yang mana selain masalah yang dinyatakan sebentar tadi, masalah tingkah laku, faktor-faktor masalah tingkah laku juga boleh terjadi apabila seorang kanak-kanak selalu menjadi mangsa dera ibu bapa, yang mana ibu bapa yang tak ada kesabaran yang tinggi untuk mendidik anak-anak yang sebegini, mereka mudah rasa marah, beremosi ketika mengajar kanak-kanak, ketika membesarkan anak-anak tersebut. Jadi mungkin mereka akan terlampau emosi sehingga mendera kanak-kanak tersebut. Mungkin mereka didera oleh ibu bapa, ahli keluarga, penjaga ataupun rakan sebaya. Biasanya anak-anak yang bertingkah laku dalam kategori ini akan mengalami masalah emosi dari segi fizikal dan mental. Jadi itu adalah faktor isu tingkah laku tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Aisyah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Amni Amanina. Saya akan meneruskan pembentangan yang mana berkenaan dengan strategi untuk menangani tingkah laku murid berkeperluan khas. Okey, yang pertama ialah strategi membangunkan pelan tingkah laku individu ataupun dikenali sebagai IBP. Yang mana pelan tingkah laku individu ini ialah menggariskan strategi khusus untuk menangani tingkah laku pelajar murid MBK itu sendiri. Pelan ini harus disesuaikan dengan keperluan dan juga kekuatan masing-masing untuk murid MBK. IBP yang berkesan ialah satu perkara dinamik yang mana berkembang berdasarkan kepada keperluan individu dan juga kemahuan pelajar murid berkeperluan khas itu sendiri. Ianya sudah pasti memerlukan kerjasama daripada semua pihak, penilaian berterusan dan juga komitmen untuk menyediakan sokongan dan juga campur tangan yang diperlukan untuk menggalakkan tingkah laku yang positif dan juga kejayaan akademik, terutamanya melibatkan peranan oleh ibu bapa itu sendiri. Okey. Strategi yang kedua ialah mengubah suai persekitaran fizikal ataupun sosial. Peranan ibu bapa adalah dengan membuat penyesuaian kepada persekitaran fizikal bagi menampung keperluan pelajar ataupun anak-anak yang mempunyai masalah dalam pelajaran terutamanya. Hal ini mungkin termasuk menyediakan ruang yang senyap, meminimalkan gangguan deria ataupun membuat tempat duduk bagi mereka yang mempunyai anak ataupun murid keperluan khas ini. Okey. Menurut American Psychiatric Association 2013 yang mana mengatakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkaitan kesihatan mental mempunyai keperluan didikan maupun asuhan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Oleh itu, hal ini sebenarnya penting bagi mengelakkan seseorang anak MBK itu sendiri menjadi lebih agresif ataupun mudah untuk lebih orang kata tantrum, apatah lagi di khalayak lama. Okey, yang ketiga ialah strategi memerlukan sokongan visual. Antara strategi yang boleh digunakan oleh ibu bapa bagi murid MBK ini adalah dengan bantuan sokongan visual. Sebagai contoh, ibu bapa ini menggunakan sokongan visual seperti jadual, carta ataupun bahasa isyarat sendiri untuk membantu anak-anak mempunyai masalah ini untuk orang kata menavigasi ruti harian dan juga peralihan dengan cara yang lebih mudah ataupun lebih senang. Sokongan visual ini juga semestinya perlulah lebih kreatif dalam menarik minat anak-anak untuk memudahkan mereka menjalankan aktiviti harian dengan lebih baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Anis. Okey, kesimpulannya akhir sekali secara keseluruhan cabaran yang ditimbulkan oleh tingkah laku bermasalah dalam kalangan kanak-kanak kurang upaya ni adalah besar dan berterusan. Ia juga memberi kesanlah kepada pelbagai aspek kehidupan mereka
Okay, walaupun campur-tangan tingkah laku seperti BPT telah menunjuk keberkesanan, halangan kepada pelaksanaan dan kestabilan tingkah laku jangka panjang memerlukan pendekatan yang inovatif. Strategi demikian bukan sahaja menangani kebimbangan tingkah laku serta-merta tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup keseluruhan untuk anak-anak ini dan keluarga mereka. Okay. Menurut Suhaimi dan Nasra 2018, semakin tinggi tingkah laku keibubapaan dan tekanan psikologikal, semakin rendah pula tahap kesihatan mental penjaga. Okay. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekiranya anda semua ingin bertanyakan soalan, boleh tanya di grup WhatsApp grup 10. Okay, Izzul. Maksudnya? Buka. Itu saja, terima kasih. Okay. Okay.